masih lagi berada dalam 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, yang mana 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini mempunyai keutamaan dan kelebihan kalau dibandingkan dengan 10 hari di awal bulan-bulan yang lain. Ini berasaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang maksudnya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fiha, sekiranya kita melakukan amal-amal saleh di dalamnya, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yang lebih dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari ini, yakni ayyamul ashr, hari yang ke-10. Maksudnya hari yang pertama bulan Zulhijjah, mana dari 1 hari bulan sehinggalah kepada 10 hari bulan. Mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu ini adalah merupakan salah satu daripada amal-amal saleh. Di samping kita melakukan amal-amal ibadah yang lain-lain. Dengan sebab itu kita rebutlah peluang melakukan amal-amal saleh di sepanjang 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah ini. Dan para sahabat sendiri bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah berkata, qala wala jihadu fi sabilillah. Walaupun kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, maksudnya jihad fisabilillah yang dilakukan di luar daripada hari yang pertama 10 Zulhijjah ini. Illa, Rasulullah menyatakan, kecuali orang yang berjihad di luar daripada hari yang pertama 10 Zulhijjah ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, summalam yarji', kemudian dia tidak kembali. Maknanya dia terkorban, mendapat syahid fi sabilillah pada ketika itu, min zalika bisyai'in, dan tiada apa-apa sesuatu pun yang dapat daripadanya. Maknanya bila dia terkorban, maka tak adalah dapat apa-apa habuan daripada peperangan fi sabilillah. Sebab orang yang berperang fi sabilillah biasanya mendapat harta payu, harta rampasan daripada musuh yang kita perangi itu. Tetapi oleh kerana dia ini meninggal dunia dalam perang fi sabilillah, jadi dia tak selain daripada tidak kembali ke tempatnya, ke tempat kediamannya, bertemu dengan keluarganya,
dan tidak ada apa-apa yang diperolehi daripadanya, maka barulah kata Nabi SAW, jihadnya itu mengatasi orang yang melakukan amal saleh di sepanjang 1 hingga 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Inilah kelebihan kita melakukan amal-amal saleh di dalamnya. Dan di antaranya amal-amal saleh yang dapat diamalkan, Nabi SAW menganjurkan kita melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadar." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Yang maksudnya, mamin ayyamin, tidak ada hari-hari, ahabbu ilallah, yang sangat dikasihi oleh Allah SWT, atau yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyu ta'abbadalahu fiha, sekiranya dia melakukan ibadah di dalamnya, min ishri Zulhijjah, daripada 10 yang awal di bulan Zulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanah, berpuasa sehari daripadanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ganjaran seperti berpuasa setahun. Maknanya satu hari kita puasa di hari yang awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini mendapat ganjaran puasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadar, dan menghidupkan malamnya, ya, dikurniakan kita ganjaran oleh Allah SWT seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini sekurang-kurangnya kita dapat menunaikan sembahyang isya berjemaah dan juga subuh berjemaah. Jadi bagi yang dapat melaksanakan puasa 9 hari penuh, dapatlah 9 ganjaran 9 tahun berpuasa. Dan yang melakukan kurang daripada itu, maka dapatlah mengikut jumlah hari yang kita dapat melaksanakan berpuasa. Dan pada pagi ini kita sama-sama mengulang kaji tentang kalau kita tak dapat berpuasa keseluruhannya, setidak-tidaknya ambillah peluang berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada 9 hari bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumin Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablahu wasanatal lati ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah, kata Nabi sallallahu, ahtasibu, baginda sallallahu amat mengharapkan, alallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyukaffira sanatal lati qablahu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa setahun yang lalu, wasanatal lati ba'dahu, dan menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Makna sehari kita berada di hari Arafah akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala
selain daripada itu mendapat pengampunan dosa selama 2 tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan apakah dia hari Arafah itu? Kita rujuk kepada hadis Nabi SAW dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Yaumu Arafata wa yaumun nahri wa ayyamit tasriq aiduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan hadis ini juga adalah hadis sahih. Yang maksudnya Yaumu Arafah, hari Arafah, maknanya hari 9 Zulhijjah. Wa yaumun nahri, dan hari nahar, hari raya korban 10 Zulhijjah. Wa ayyamut tasriqi, dan hari-hari tasriq 11, 12, 13 Zulhijjah. Nabi menyatakan Aiduna, hari raya kami, ahlal Islam, bagi orang yang beragama dengan agama Islam. Wahia ayyamu aklin, yaitu hari bermakan-makan, wasyurbin, berminum-minum. Jadi hari Arafah adalah merupakan hari raya yang pertama bagi jemaah haji. Dengan sebab itu orang-orang yang mengerjakan haji tidak disunatkan berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, sebab hari itu sudah hari raya bagi mereka. Kerana konsep hari raya dalam Islam ialah orang yang mendapat pengampunan dosa dan pelepasan daripada api neraka. Itulah konsep hari raya. Bukan maksud hari raya ini kerana nak pakai baju baru, kasut baru, langsir baru, semuanya serba baru. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan hari raya itu ialah apabila seseorang itu mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di dalam golongan orang-orang yang dilepaskan daripada azab neraka. Itulah konsep hari raya kita. Ya tak? Kalau hari raya itu kerana nak pakai baju baru, kasut baru, semuanya baru, ini orang kaya-kaya yang berpeluang berhari raya. Ya tak? Orang yang yang tak ada harta sebegitu rupa, tak ada ruang untuk berhari raya. Jadi hari raya ni untuk orang-orang kaya. Orang miskin tak ada peluang untuk hari raya. Macam orang Cina nyambut hari raya, ada setengahnya hari raya pertama tu dah jual air batu. Kita pun tanya dengan dia, ini hari kan hari raya, apa bikin jual air batu? Dia kata itu raya untuk orang wang banyak, orang kaya-kaya. Kita orang miskin mana boleh raya, mau cari makan pun susah. Dia kata jual air batu raya pertama. Pasal konsep hari raya dia kebendaan material, tapi kita tidak. Konsep kita spiritual. Dia tak? Konsep kita hari raya ialah orang yang mendapat pengampunan dosa dari Allah dan mendapat pelepasan daripada neraka, maka itu adalah hari raya bagi kita. Itu sebab hari raya puasa umpamanya Aidul Fitri, ya, Aidul Fitri, hari raya fitrah. Ya tak? Kenapa kita menyambut hari raya itu? Sebab orang yang melaksanakan puasa selama sebulan dan diterima Allah ibadahnya, dia antaranya mendapat, yang pertama dapat rahmat Allah. Orang yang dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya diharamkan masuk api neraka. Yang keduanya, dia mendapat pengampunan dosa.
Dan yang ketiga, dia mendapat pelepasan daripada api neraka. Maka besok kita berhari raya. Begitulah juga dengan hari raya haji ataupun hari raya Aidul Adha, hari raya Kurban. Ya, pun sama konsepnya. Ya. Bagi orang yang mengerjakan haji, pada hari Arafah adalah hari raya bagi mereka. Sebab pada hari Arafah, ketika jemaah haji mengerjakan wukuf di Arafah, semua yang menunaikan haji itu, kalau diterima Allah Ta'ala ibadahnya, dia juga mendapat pelepasan daripada api neraka dan juga mendapat pengampunan dosa. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyuhtikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini juga hadis sahih. Yang maksudnya ma min yaumin, tidak ada hari, tidak ada satu hari aksara yang lebih banyak min ayyuhtikallahu fihi abdan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya minan nar, daripada api neraka, min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa dan membebaskan orang-orang yang mengerjakan haji sehingga mereka tidak ada dosa langsung. Itu sebab Nabi menyatakan, "Faman hajja lillah walam yarkus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang mengerjakan haji, niatnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengawal daripada melakukan perkara-perkara yang diharam, yang ditegah ketika ihram, dan dia tidak melakukan sebarang maksiat ketika itu, bila dia balik ke tanah air seperti dia dilahirkan oleh ibu, dah bersih. Itu sebablah bagi jemaah haji, hari Arafah adalah merupakan hari raya bagi mereka. Apabila disebut sebagai hari raya bagi mereka, maka para jemaah haji, ya, tidak disunatkan berpuasa pada hari Arafah. Bahkan, ya, makruh mereka berpuasa pada hari Arafah. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji wada', ya. Nabi SAW tidak berpuasa pada hari Arafah, dan dilihat oleh mereka-mereka yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Dikisahkan daripada Sufyan bin Uyainah, ditanya tentang sebab larangan puasa hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Sufyan bin Uyainah menjawab, dia kata, kerana mereka semua adalah pengunjung dan tetamu Allah, duyufur rahman, dan tidak layak bagi zat yang maha mulia, mana bagi Allah SWT, untuk membuat lapar pada tetamunya, melaparkan tetamunya. Kerana orang yang mengerjakan haji ini disebut sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini juga ada pada dua hari raya dan hari-hari tasyrik, kerana seluruh manusia dalam jamuan Allah Azza wa Jalla. Pada hari raya dan hari tasyrik, termasuklah hari tasyrik 11, 12, 13 itu juga merupakan hari raya. Dengan sebab itu,
pada 10 hari bulan Zulhijjah, ya, dan pada hari Tasrik 11, 12, 13 diharamkan berpuasa. Kerana ini adalah merupakan hari raya bagi umat Islam. Terlebih lagi saat hari raya Aidul Adha, sebab manusia makan daging korban sama ada jemaah haji atau lainnya. Ya, sehingga kan pada 10 hari bulan Zulhijjah itu, kalau ikut dalam kitab fiqh, sunat disegerakan sembahyang hari raya untuk menyembelih binatang korban. Sunat. Tujuannya apa? Untuk menyembelih binatang korban. Kerana menyembelih binatang korban juga merupakan ibadah. Bahkan pada 10 hari bulan itu, amal ibadah yang paling dikasihi, disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu melaksanakan korban. Itulah dalam surah Al-Kautsar Allah Taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kamu sembahyang, kata Allah SWT, sembahyang hari raya Aidul Adha. Ya, ada para sahabat, asar dari para sahabat, ya, menyatakan sembahyang hari raya Aidul Adha ini pahalanya seperti kita menunaikan haji. Itu mengikut Makhnaf bin Salim. Ini adalah asar. Asar itu makna pendapat yang disampaikan daripada para sahabat. Dia kata, keluar untuk melaksanakan salat hari raya Aidul Fitri menyamai pahala umrah, dan keluar pada hari raya Aidul Adha menyamai pahala haji. Ini dah jadi kelebihan menunaikan sembahyang hari raya Aidul Adha dan Aidul Fitri itu beza pahala. Jadi nampak, ya, menunaikan sembahyang Aidul Adha itu lebih besar pahala seperti kita mengerjakan haji dibandingkan dengan puasa Aidul Fitri. Hari raya Aidul Fitri seperti kita mengerjakan umrah. Jadi dengan sebab itulah, ya, kita disunatkan, ya, menyegerakan pelaksanaan sembahyang hari raya Aidul Adha itu. Tujuannya adalah untuk kita dapat segera menunaikan ibadah, yaitu menyembelih binatang korban. Bila binatang korban itu cepat disembelih, cepat dibahagi-bahagikan kepada orang ramai, dan mereka cepat menikmati juadah-juadah, ya, yang nikmat kalau dibandingkan di hari-hari yang lain. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kautsar, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kamu sembahyang, maknanya menunaikan sembahyang Aidul Adha. Lepas itu Allah Ta'ala kata, "Wanhar," maka lakukanlah korban. Ya? Dan melakukan korban pada hari nahar itu ataupun pada hari korban itu adalah merupakan amal yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah korban melambangkan ketauhidan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid yang tinggi, keimanan yang tinggi. Kalau calang-calang tak dapat melakukan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, ya, meletakkan ujian ini kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Kalau tidak mempunyai ketauhidan yang tinggi, ya, mungkin takkan berlaku ibadah korban, ya, sebab risikonya tinggi. Perintah korban itu bukan perintah menyembelih binatang, menyembelih anak. Cuma yang Allah Ta'ala uji itu adalah untuk orang yang layak menerima ujian itu.
Dan yang layak untuk menerima ujian Allah ini tak lain tak bukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah nak menguji sejauh mana cinta, kasih, sayang Nabi Ibrahim alaihissalam itu kepada Allah Ta'ala, ya, dengan cinta kasih sayang kepada yang lain daripada Allah. Allah nak uji yang mana lebih dicintainya. Adakah dia lebih mencintai Allah atau mencintai makhluk? Itu sebab diuji oleh Allah. Ya, dahlah Nabi Ibrahim meninggalkan, ya, Nabi Ismail daripada bayi lagi sebesar, ya, kata orang tapak kaki sebesar 2 jari 3 jari, masa bayi ditinggalkan untuk berdakwah ke Palestin. Bila besar dapat perintah suruh korban. Dahlah nak dapat anak tu susah. Cuma ada anak lelaki seorang. Ya, dah besar, dah cerdik, ya, dah boleh disuruh sana ini, tiba-tiba dapat perintah suruh korban. Ini menguji keimanan, ketauhidan yang tinggi kepada Nabi Ibrahim AS. Ya, kalau bagi macam kita ni, rasa-rasa gagal kita menerima ujian Allah. Suruh sembelih anak, yang suruh sembelih lembu ni pun tak kebuat. Ya, suruh buat korban. Kadang ada antara kita, tahun ni tak masuk korban. Dah, dia kata, saya dah buat korban ni. Bila? 10 tahun dulu, dah 10 tahun buat korban. Ya, sedangkan korban ni sunat bagi orang yang mampu, ya, tiap-tiap tahun. Itu mazhab Hanafi macam wajib korban. Ya, tiap-tiap tahun dia buat korban. Ya, kalau ada kelapangan. Tak mampu yang mahal, mampu yang murah. Ya, kalau mahal tempat kita lah, dekat tempat kita ni kalau korban 700, 600 setengah. Ya, kalau pergi luar negeri dapatlah 400, 300. Ya, tapi tak kira lah mahal ke murah ke, asal itu ibadah semuanya dapat ganjaran daripada Allah. Ya, mahal lagi banyak pahalanya daripada yang murah. Sebab Nabi menyatakan azimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Azimu maknanya perbesarkan, dhahayakum olehmu korban-korban kamu. Mana binatang yang kita hendak korbankan tu biarlah binatang yang gemuk, yang banyak daging. Ya, kalau kambing tu kambing yang gemuk. Ya, tak? Kalau lembu gemuk. Ya, jadi banyak daging. Kalau banyak daging ni harganya mahal. Tapi itulah yang disuruh oleh Nabi Sallam. Azimu dhahayakum. Jadi kalau dekat tempat kita ni, ya, kenalah kita masuk korban, harganya agak besar sikit. Ya, 600, 700. Ya, tak ada rugi ni. Ya, jangan kita sampai rasa rugilah buat korban dekat Malaysia 700, 800. Ya, kalau pergi Kemboja dapat 3 namun dapat. Tak boleh cakap gitu. Ya, tak? Di Kemboja tak rugi, di Malaysia pun tak rugi. Kena besarkan. Ya, jadi di Malaysia ni kita terpaksa membesarkan dia punya harga dia. Sebab memang mahal kat sini. Macam mana nak buat? Lembu tu dah mahal, kambing dah mahal. Ya tak? Tapi pahalanya besar. Ya, Nabi suruh azimu dhahayakum. Perbesarkan olehmu korban-korban kamu. Fa innaha ala sirati matayakum. Kerana bahawa ia korban itu ala sirati, ketika kita meniti titian siratal mustaqim, matayakum, dia menjadi tunggangan kamu. Jadi ada tunggangan. Ya, yang kita tahu, ya, waktu melintasi siratal mustaqim itu bukan saja-saja jalan gitu. Ya, tak? Ada para malaikat yang mengait-ngait kaki kita. Ya, siapa yang kena kait tu memang jatuh aja bawah api neraka. Jadi ingat sebab itu, kalau ada kenderaan
dia akan membawa kita seperti kilat. Bergantunglah kepada kenderaan. Makin canggih kenderaan, makin cepat kita melintasi siratal mustaqim. Jadi nak ada kenderaan, jangan kita sibuk kenderaan canggih dekat dunia. Dekat akhirat tak ada kenderaan, teruk kita. Jadi kena sediakan. Kalau tiap-tiap tahun kita buat korban, maka kenderaan kita makin canggih. Macam mana canggihnya, kita kembalikan kepada Allah. Kita pun tak dapat tahu. Nak bayangkan kenderaan itu macam mana, tak dapat. Ada yang kata kalau tiap-tiap tahun buat, banyak sangat lembu yang nak ditunggang. Bila nak nunggang, dia kata saya nak. Kalau 10 tahun 10 ekor, bukan lembu yang ditunggang. Tapi kalau seekor lembu 7 orang, teruklah lembu tu naik sampai 7. Bukan itu. Masing-masing dikurniakan kenderaan itu. Kalau seekor lembu tu paling maksimum 7 orang. Habis 6 orang boleh buat tak? Boleh. 5 boleh. Ada yang korban lembu seekor seorang je. Lagi bagus. Itu yang Nabi kata, azimu dahayakum. Perbesarkan korban kamu. Fa innaha ala sirati matayakum. Sesungguhnya, binatang korban itu akan menjadi tunggangan kepada kita tatkala kita meniti siratal mustaqim. Ada juga riwayat yang menyatakan titian siratal mustaqim ini bukan pendek titiannya, ada yang menyatakan naiknya 500 tahun akhirat, mendatarnya 500 tahun dan turunnya 500 tahun. Tapi itu tidak berasaskan kepada fakta yang jelas, sama ada dari Al-Quran atau hadis. Cuma diriwayatkan. Jadi kita tak tahulah hakikat sebenarnya. Jadi dengan sebab itu, Nabi SAW menjelaskan ma'amila banu Adam yauman nahri. Tidak ada amal anak Adam pada hari nahar. Mana 10 Zulhijjah. Min amalin, daripada amal-amal. Dalam banyak-banyak amal yang Allah paling suka, ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Pada 10 hari bulan Zulhijjah itu, hari nahar itu, amal yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, kalau banding dengan amal-amal yang lain, maka yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah amal iraqatid dam, menumpahkan darah. Menumpahkan darah ini maksudnya melakukan ibadah korban. Itu amalan yang paling dikasihi, dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita tak mampu nak buat yang di Malaysia, kita masuk yang luar negeri. Kita mampu yang Kamboja 300,500 misalnya. Masuk 300,500. Kalau tanya Abdal, memanglah Abdal di tempat sendiri. Kerana apa? Kerana salah satu tujuan melakukan ibadah korban ini adalah untuk kita mengeratkan tali silaturahim antara kita dengan jiran-jiran kita, dengan saudara-saudara kita yang ada sekampung, setaman dengan kita. Tapi apa nak buat, kita tak dapat nak buat. Yang kita mampu untuk dekat Vietnam, dekat Kamboja, kita masuk sana pun boleh juga, tak jadi apa. Yang penting kita ada melakukan ibadah korban. Kerana yang Nabi sebut ini ialah ibadah yang paling dikasihi oleh Allah pada 10 hari bulan Zulhijjah itu ialah iraqatid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa aghlafiha. Kerana sesungguhnya Nabi kata ibadah korban itu, binatang korban itu la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, bi quruniha, dengan tanduknya, wa aghlafiha, dan kuku kakinya.
Maksudnya jadi kenderaan, bukan yang datang tu cuma tanduk dengan kuku. Maksudnya jadi kenderaan. Wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ard wa tibu biha nafsan. Dan darah binatang kurban itu jatuh ia daripada Allah pada satu tempat kemuliaan. Allah Ta'ala sambut darah binatang kurban itu di tempat yang mulia, diletakkan yang mulia sebelum ia jatuh ke bumi. Maksudnya orang yang membuat kurban itu diberi keampunan oleh Allah SWT daripada dosa-dosanya. Belum jatuh darah itu ke tanah, darah yang pertama itu belum sampai ke tanah, Allah dah sambut seolah-olah begitulah. Maknanya Allah dah istiharkan bahawa orang yang melakukan korban ini diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Fatibu biha nafsan, maka sukakanlah diri kamu dengan korban itu. Suruh kita melakukan korban dengan perasaan yang reda dan gembira menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur kerana Nabi Ibrahim adalah orang yang dicuba oleh Allah SWT melakukan korban, iaitu diperintah untuk menyembelih anak. Bila Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, dalam Al-Quran sana diceritakan bagaimana pendapat kamu bahawa Nabi Ibrahim telah diarah oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail itu sendiri. Nabi Ismail menyatakan tunaikanlah perintah Allah Ta'ala itu. Kalau dia tak ada ketauhidan yang tinggi, mungkin dibangkang apa yang dijelaskan oleh bapanya Nabi Ibrahim AS. Begitu juga dengan Siti Hajar pun berjaya, ketiga-tiganya mempunyai ketauhidan yang tinggi. Siti Hajar sendiri bila digoda oleh syaitan bahawa Nabi Ibrahim itu akan menyembelih anaknya Nabi Ismail, Siti Hajar menyatakan kalau itu perintah Allah SWT, dia reda. Jadi ketiga-tiga mempunyai ketauhidan yang tinggi, maka mereka dapat menyempurnakan perintah Allah SWT yang pada hakikatnya ia hanya merupakan satu ujian. Bila mereka telah sampai kepada tahap yang betul-betul reda terhadap perintah Allah Ta'ala, maka Allah gantikan dengan seekor kibat yang berwarna putih. Itu sebab lembu, kambing ke, kerbau ke, unta ke, kambing kibat ke, kalau kita nak buat korban, kalau boleh yang paling baik sekali warnanya adalah warna putih. Itu yang paling baik. Lepas itu yang keduanya warna kuning. Yang ketiga kelabu. Yang keempat merah. Yang kelima belang putih dan hitam. Putih ada, hitam ada. Yang keenam yang berwarna hitam. Pasal yang hitam ni mudah kita cari. Itu antaranya yang disebut dalam kitab fiqh. Warna-warna binatang yang nak dibuat korban kalau boleh. Kalau tak boleh, cukuplah jenis binatang itu, warna apa pun, asalkan dengan jangan sampai ada kecacatan yang boleh menghalang kita daripada memakan. Kalau boleh, kalau lembu tu biarlah lembu yang ada tanduk. Tapi kalau tak ada tanduk pun tak apa, sebab tanduk tu tak dimakan. Siapa dia makan tanduk? Jadi kalau tanduk tak ada pun boleh. Tapi yang eloknya ada tanduk sempurna. Yang ada tanduk tu sempurna, tak patah tanduk. Tapi kalau tak ada telinga tak boleh. Sebab ada yang makan telinga. Telinga tu pun ada daging ni. Ekor terputus pun tak boleh juga, sebab ekor pun ramai orang dak ekor lembu tu.
Ya tak? Kaki sebelah hilang tak boleh duduk. Ya tak? Tu asal benda yang dimakan tu tak hilang, bolehlah gunakan. Ya tak? Tu yang eloknya mestilah yang lembu, yang sempurna, yang cantik, ya, yang tidak ada apa-apa kecacatan. Selain pada itu, yang penting juga umur dia. Kalau unta, mestilah berumur 5 tahun ke atas. Kalau kambing biasa, ataupun lembu, ataupun kerbau, 2 tahun ke atas. Kalau kambing kibas, setahun ke atas. Ataupun umurnya 6 bulan ke atas, dengan syarat gigi depannya dah tanggal. Itu kambing kibas. Yang cukup umur ni mesti apa? Itu jadi syarat sah korban. Kalau tak cukup umur, tak jadi binatang korban. Ya, lembu, kerbau, ya, kambing biasa 2 tahun ke atas. Kambing kibas setahun dah boleh buat korban, ataupun kurang setahun tapi sudah berumur 6 bulan, ya, dan tanggal gigi hadapan, itu boleh. Unta mestilah 5 tahun. Selain daripada itu, hendaklah dipastikan juga binatang korban ini adalah binatang yang betul-betul terpelihara. Maksud terpelihara ini tidak memakan makanannya di tempat-tempat yang terlarang. Umpamanya kita bela lembu tapi makannya rumput dekat kebun orang. Ya. Dijumpa anak pisang mau dibelakangnya orang punya. Ya, tu kambing lembu yang macam ini tidak afdal dijadikan korban. Kalau nak korban, betul-betul dia makan dekat tempat yang halal bagi dia. Sampai macam tu. Padahal tak berdosa lembu makan apa, daun pisang, makan itu ini orang punya. Yang berdosa tu adil. Ya, tapi mestilah lembu itu di tempat yang terpelihara, terkawal makanan dia. Kalau ada padang rumput tu, padang ragut memang untuk sedia dimakan. Itu lain. Ini kadang-kadang kita bela lembu bersepah makan dekat kebun orang, kena maki, kena hamun, lepas tu jual untuk binatang korban. Itu maknanya kurang afdal. Jadi kena cari tu, kena tanya sejarah lembu yang nak dibuat korban tu, bukan asal lembu. Itu kalau kita hendak menjadikan binatang itu binatang yang betul-betul afdal untuk dijadikan korban. Jadi mudah-mudahan, ya, korban yang kita korbankan itu benar-benar suci, bersih, ya, dari segi zahirnya dan dari segi batin. Jadi ibadah korban ini merupakan salah satu daripada tanda ketauhidan yang tinggi. Ya, kita sanggup mengeluarkan sebahagian daripada harta kita semata-mata menjunjung perintah Allah Ta'ala, menunaikan, ya, syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang asalnya daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi ibadah kurban mempunyai tanda-tanda ciri-ciri ketauhidan yang tinggi, ya, bagi seseorang itu. Yang eloknya dalam negeri pun buat, luar negeri pun buat. Itu lagi bagus. Ya, kalau ada duit lebih, dalam negeri pun buat, luar negeri pun buat. Ya. Kerana kalau tengok cerita kawan-kawan yang pergi, ya, melakukan ibadah kurban di luar-luar negeri, ya, sampai ada setengah kawan kita sebut, dia kata dia nak makan sama pun tak sampai hati. Nak sama-sama makan binatang korban ni tak sempat dibagi-bagi, tak sempat. Datang satu kampung, anak besar, anak kecil, semua datang, masak kat situ, makan kat situ. Licin, licau, dia kata. Kita nak makan pun, dia kata, nengok dia makan sedap, betul, tak sampai hati nak makan. Tak apalah makan. Kami di Malaysia kenduri banyak sangat, dia kata. Selalu makan daging. Makan. Itu menunjukkan orang yang didatangi, ya, tempat menyembelih korban itu bukan tempat senang, tempat susah. Nak mandi pun dia kata tak ada air pahit, mandi air perigi. Tempat tu yang diorang tuju bawa lembu tu.
Kat situlah sembelih binatang korban. Memang habis betul, licin, bicau. Tulang tu kalau boleh dimakan tulang tu. Pakal tak boleh. Ya, tak? Tapi bersih, dia kata. Itulah. Ya. Jadi kita bantulah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di luar negeri. Sekurang-kurang merasalah dia nikmat berhari raya. Nikmat hari raya itu mereka terasa. Nah, sebab itulah hari raya Korban ini dilanjutkan 4 hari hari raya. Kalau masuk dengan hari Arafah tu 5 hari. Hari Arafah tu 5 hari kita berhari raya. Yalah. Tapi kita sunat puasa. Di samping itu kita nyambut hari raya di hari Arafah. Tandanya apa? Iaitu disunatkan kita takbir hari raya pada subuh hari Arafah. Tu. Macam hari Arafah kita 9 hari bulan. Hari bulan tu hari Khamis 31 Ogos. Di Mekah pun 31 Ogos, di sini pun kita 31 Ogos. Itu hari Arafah. Tapi kita subuhnya kita sudah takbir hari raya. Namanya takbir muqayyad. Tu. Tapi hari yang sama kita puasa. Jangan pula orang dekat rumah terperanjat, dia batalkan puasa dia. Dengar je takbir, dia pun terus makan balik. Kenapa ni? Tadi kan dah sahur. Nak sahur apa? Dah raya tu orang. Dia kata, 9 hari bulan tu dia kata dah raya. Masjid dah takbir tu. Dah takbir raya. Hari ini raya. Rupanya tak faham. Ya tak? Sebab ada setengah-setengah tempat. Dia tak buat takbir 9 hari bulan hari Arafah tu. Takbir muqayyad tu. Dia kata susah ustaz nak buat nanti orang terperanjat. Orang ingat hari raya. Padahal tu sunat. Tak apalah hari kali pertama kita buat terperanjat lah. Besok tahun depan dia tak terperanjat lagi. Dia mesti tanya kenapa kita takbir. Itu dah hari raya. Sudah hari raya sebab itu takbir. Meraihkan orang yang berada di Mekah sana. Mereka menyambut hari raya. Orang Mekah dia tak pada 9 hari bulan tu dia tak boleh takbir. Dia talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Takbir tak boleh. Bila waktu orang dekat Mekah tu boleh takbir? Bila dia dah tahlul. Maksud saya pergi haji sekarang dulu 10 hari bulan Zulhijjah tu, lepas sembahyang subuh, imam dia terus wirid. Ada yang bangun. Apa ni? Imam tak takbir. Takbir ni hari ni dah hari raya. Orang semua tengok dia. Rupanya dia tersilap. Ada yang beritahu, kita takbir bukan hari ni orang yang tak buat haji. Kita tahlul dulu, lontar tu, Jamratul Kubra dulu hari ni. Bila dah tahlul, lepas sembahyang kita boleh takbir. Sekarang ni kita kena talbiyah, baru dia perasan. Dia pun duduk diam. Dia tak perasan. Dia ingat bila masuk je hari raya, terus takbir. Tak. Yang sunat takbir tu kita. Lebih awal lagi. Subuh 9 Zulhijjah. Kita dah takbir. Namanya takbir muqayyad. Itu waktunya lama tu. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah takbir kita. Lama. Itu namanya hari raya haji ini atau Aidul Adha ini adalah hari raya besar.